Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, baik insya-Allah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Penerokaan Sabab Nuzul Ayah Juzul Al-Quran keempat dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid menurut perspektif genetik. Baik, insya-Allah. Baik, kita pergi dahulu kepada abstrak, iaitu kandungan ringkas kajian ini. Okey, para ulama mentafsirkan peristiwa yang berlaku di sebalik penurunan ayat Al-Quran sebagai sebab nuzul ayat. Jadi mana-mana saja peristiwa yang menceritakan tentang sabab nuzul ayat, yang menceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku di sebalik penurunan ayat Al-Quran, ulama mendefinisikan sebagai sebab nuzul ayat. Okay. Ilmu mengenai sebab nuzul ayat merupakan perkara yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk dipelajari oleh semua masyarakat Islam, khususnya para pelajar Al-Quran. Ilmu ini memang penting kalau kita nak tahu hakikat tentang tafsir Al-Quran. Kita juga mesti tahu ilmu sabab nuzul ayat, karena tafsiran yang ada dalam Al-Quran dia memang berhubung kait rapat dengan peristiwa yang berlaku di sebalik penurunan ayat Al-Quran ini. Baik, salah seorang ulama yang telah menulis karya tafsir Al-Quran yang diberi nama Al-Fansuri, Abdul Rauf Al-Fansuri, menulis tafsir Tarjumah Al-Mustafid, juga turut memuatkan sabab nuzul ayat dalam karya beliau. Beliau tulis Tarjumah Al-Mustafid. Banyak fakta dalam Tarjumah Al-Mustafid ini. Salah satu fakta yang terdapat dalam Tarjumah Al-Mustafid ini adalah sabab nuzul ayat. Tapi sabab nuzul ayat yang terdapat dalam karya tafsir Tarjumah Al-Mustafid ini tidak diklasifikasikan dengan jelas. Maknanya bila kita membaca tafsir Tarjumah Al-Mustafid, kadang-kadang pembaca dia tidak dapat mengesan, tidak dapat memastikan dengan jelas ini adalah sabab nuzul ayat ke, ini adalah fakta yang lainkah, kerana tidak ada satu petunjuk yang jelas. Sungguh pun ada, walaupun ada sebahagian sabab nuzul yang dinyatakan oleh pengarang, yang ditunjukkan oleh pengarang ini adalah sabab nuzul ayat, tetapi tidak semua. Tidak semua sabab nuzul tersebut yang diberi petunjuk dengan jelas oleh pengarang bahawa ini adalah sabab nuzul ayat. Oleh itu, kajian ini dilakukan adalah untuk mendedahkan, untuk menghuraikan, untuk mengeluarkan, untuk mengklasifikasikan semua sabab nuzul ayat. Jadi melalui kajian akan mendedahkan ini adalah sabab nuzul ayat, ini maksudnya, ini keterangannya. Macam itulah makna dia, mendedahkan, meneroka, menghuraikan, mengklasifikasikan sabab nuzul ayat yang terdapat dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Tafsir Tarjuman Al-Mustafid ini satu tafsir yang besar yang melengkapi 30 juzuk Al-Quran. Banyaklah, ada 30 juzuk Al-Quran. Oleh itu, kajian ini hanya memberi tumpuan kepada juzuk keempat saja. Ambil juzuk keempat, keluarkan sabab nuzul ayat, klasifikasikan sebab nuzul ayat, dan menghuraikan sebab nuzul ayat dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid sebagai apa? Sebagai langkah awal. Sebagai langkah awal untuk melengkapkan kajian ini yang insya-Allah sehingga sampai 30 juzuk Al-Quran. Baik. Hasilnya kajian ini mendapati bahawa terdapat 11 sabab nuzul ayat yang terdapat dalam juzuk Al-Quran keempat dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Baik.
Seterusnya kita pergi kepada perbincangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, merupakan salah seorang ulama yang telah menyumbang kepada penghasilan karya yang mana telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Beliau adalah seorang ulama yang dilantik sebagai qadi kepada Ratu Kerajaan Aceh Darussalam pada waktu itu. Kan? Pada apa? Pada pada zaman itu, pada zaman tafsir Tarjumah Al-Mustafi ini ditulis, Syekh Abdul Rauf ini merupakan seorang qadi di waktu itu. Salah satu karya beliau yang terkenal dalam bidang tafsir Al-Quran ialah tafsir Tarjumah Al-Mustafi yang cukup dikenali oleh masyarakat Melayu khususnya di Indonesia, Thailand dan Malaysia. Banyak karya yang beliau tulis. Tafsir yang paling terkenal, tafsir inilah tafsir Tarjumah Al-Mustafi. Di Malaysia digunakan pakai di pondok-pondok, di universiti-universiti. Di Indonesia juga begitu juga di pondok-pondok di pesantren. Di Thailand juga di pondok-pondok digunakan tafsir Tarjumah Al-Mustafi ini sebagai bahan pengajian, bahan pengajaran dan juga bahan rujukan oleh masyarakat dan juga pelajar. Baik. Al-Fansuri ketika mentafsirkan ayat-ayat Quran, beliau memuatkan hadis nabawi, perbahasaan al-qiraat, kisah-kisah umat terdahulu, ayat an-nasikh dan al-mansukh, kelebihan Al-Quran dan sebab nuzul ayat. Walaupun begitu, Al-Fansuri tidak mengklasifikasikan fakta-fakta dalam karya ini dengan jelas dan secara menyeluruh. Dalam tafsir Tarjumah Al-Mustafi ini seperti yang kita sebut tadi, ada banyak fakta. Ada hadis nabawi, ada nasikh mansukh, ada fadilah Al-Quran, ada sebab nuzul ayat, kan? Tapi tidak semua fakta-fakta ini diklasifikasikan secara jelas sehingga boleh dicam, sehingga boleh dikesan, sehingga boleh diketahui dengan jelas oleh pembaca. Kan? Hasil kajian ini hanya memberi tumpuan kepada sebab nuzul ayat yang terdapat dalam juzuk keempat dalam tafsir Tarjumah Al-Mustafi sebagai langkah awal menyelesaikan penyelidikan ini. Terdapat 11 teks sebab nuzul ayat dalam juzuk Al-Quran keempat dalam tafsir Tarjumah Al-Mustafi. Baik, kita terus kepada dapatan. Pembahagian sebab nuzul ayat ini dinyatakan dalam bentuk kod dalam jadual satu. Dalam artikel dia adalah kod ni kan, dia ada kod dia ada jadual dia dalam artikel yang ditulis lengkap oleh pengkaji. Kod satu iaitu sebab nuzul ayat yang pertama, kod S1 iaitu sebab nuzul ayat yang pertama surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat kedua. Apa dia menceritakan tentang Nabi Yaqub alaihissalam yang pernah menahan diri daripada makan daging unta dan susunya. S2 surah Ali Imran ayat 137, orang yang beriman berpecah semasa pertempuran Uhud. Kod S3 surah Ali Imran ayat 144, orang munafik menyebarkan berita palsu bahawa Nabi SAW telah wafat ketika perang Uhud. Kod S4 surah Ali Imran ayat 152, Nabi SAW kembali ke Madinah bersama sahabat-sahabatnya selepas pertempuran Uhud. Kod S5 surah Ali Imran ayat 161, orang munafik menuduh Nabi Muhammad SAW mengambil harta rampasan perang Badar secara diam. Kod S6 surah Ali Imran ayat 172, sesetengah orang bertemu dengan Nabi SAW untuk mengaku setia kepadanya selepas pertempuran Uhud, tetapi mereka hanya berdusta sahaja. Kod S7 surah Ali Imran ayat 182, sahabat nuzul ini menempelak orang Yahudi yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu miskin dan mereka adalah orang kaya. Kod S8 surah Ali Imran ayat 185, hakikat kematian semua makhluk. Cerita tentang hakikat kematian semua makhluk. Kod S9 surah Ali Imran ayat 196, menceritakan tentang kedudukan seorang Muslim dan seorang Muslim yang lain di hadapan Allah SWT adalah sama, tidak ada perbezaan. Kod S10 surah An-Nisa ayat 3, orang Islam tidak boleh berkahwin melebihi 4 orang isteri dalam satu masa. Kod yang terakhir iaitu kod S11 surah An-Nisa ayat 7,
terdapat pembahagian warisan untuk wanita dan kanak-kanak. Baik. Ini adalah dapatan kajian bagi pendidikan ini. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada pembaca. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada pembaca, memberi manfaat kepada masyarakat untuk mengenal pasti secara jelas tafsir sabab nuzul ayat juzuk Al-Quran keempat yang terdapat dalam tafsir terjemahan Al-Mustafid. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.